Boleh saya ambil. Kalau ada soalan sila bangun dan tanya soalan yang susah Fadlina jawab. Tak ada, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Asma binti Muhammad Yusof dari SK Kemumin Kota Baru Kelantan. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Okey. Selalu saya gurau bagi nombor telefon, tak boleh lah sekarang ni. Pasal itu pun saya kena hentam, ya Rabbi. Aizah kata, jangan minta nombor telefon. Aizah kata, aku tak dapat pun saja bergurau dengan anak-anak. Okey, sila semua. Okey, Datuk Seri. Jangan bagi nombor telefon. Alright. Seperti yang kita sedia maklum, kebajikan guru adalah salah satu daripada 7 teras nadi keunggulan yang telah diperkenalkan oleh YB Menteri Pendidikan kita. Terima kasih YB. Soalan saya berkaitan dengan laluan kerjaya guru yang terkait dengan isu kebajikan guru. Bagaimanakah laluan kerjaya guru ini mampu memberi ruang dan peluang kepada kami untuk menyumbang ke arah pendidikan berkualiti? Sekian, terima kasih. Terima kasih Asbah. Seperti mana saya sebut, sedikit banyak penyesuaian imbuhan tetap itu akan saya cuba umumkan dalam tempoh seminggu gitu. 2 minggu. Dan itu insyaAllah saya akan. Ini sementara pelarasan gaji. Kerana QPEX kata kalau nak tunggu pelarasan gaji kata ambil masa dia 6 bulan. Jadi mana yang boleh lakukan sedikit dulu kita buat. Jadi kalau semua tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian ataupun Fadlina tambah itu. Okey. Next. Cukup semua boleh tu? Clear sementara saya umum dalam tempoh seminggu 2. Tarikh dia ada kan tarikh? Okey. Kalau lambat KPPA yang salah. Baik. Tapi keseluruhan penyusunan semula skim dan pelarasan itu yang saya anggap drastik, ya. Karena saya fikir pendekatan lama itu harus dirombak. Itu akan dilakukan dengan skim pelarasan gaji yang pengusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ya, sila. Di sini dulu ya. Ya. Okey, Assalamualaikum dan salam Madani. Nama saya Muhammad Hazwami Baharim. Saya dari SK Bukit Rangin, Kuantan, Pahang. Okey, saya ingin bertanya berkaitan dengan inisiatif sekolah model khas komprehensif K9 dan K11. Pada pandangan yang amat berhormat Datuk Seri, adakah inisiatif ini perlu diperluaskan ke seluruh negara bagi memastikan isu keciciran pendidikan dalam kalangan anak-anak yang tinggal di pedalaman, khususnya masyarakat orang asli, dapat diatasi dengan berkesan? Jadi itu soalan saya. Terima kasih Muhammad Azwan. Tahu prinsip dalam pendidikan, democratization of access to quality education. Dia bukan saja pendemokrasian pendidikan, maknanya semua orang boleh masuk sekolah, dah. Tapi pendemokrasian dalam arti menjamin mutu yang baik. Ni kadang-kadang kita dengan orang bandar di sekolah-sekolah terbaik, termasuk sekolah saya dulu, Malay College, kita nak banding, dapat 11A. Kemudian banding orang sekolah di Gua Musang atau di Manik Urai. Bukanlah maknanya Manik Urai sekolah tak baik, tetapi dengan kemudahan, dengan tumpuan, dia berbeza. Sebab itu kalau sudah ingat seorang pemikir public policy yang terkenal, nama dia John Rawls. Bila dia bicara soal keadilan, dia kata keadilan ini, justice is fairness. Keadilan ini bukan sama rata. Keadilan ini adalah harus, maknanya fair, fair. Adil juga lah. Tapi beza. Justice itu keadilan, maknanya dia kena fair. Dari konteks keadilan itu dalam Islam, adil lah, ya. Jadi justice as fairness. Sebab orang bicara soal meritocracy, kita mesti terima meritokrasi itu dasar yang baik, tetapi meritokrasi
sekolah yang punyai kemudahan terbaik di Malaysia dengan sekolah yang paling daif. Kemudian kita kata meritokrasi. Tak betul. Jadi untuk jawab soalan saudara, memang dalam dasar Kementerian Pendidikan sekarang memulakan test case ini, ujian, dan harus dikembangkan. Saya tak mahu 1-2 sekolah diberikan tumpuan khas dan sekolah sama ada orang asli atau orang pedalaman, sekolah orang Dayak itu dipinggirkan. Itu yang disebut. Ingat prinsip dia democratization of access to quality education. Maksudnya peluang pendidikan bermutu yang meluas. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ya, sini pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kalau jadi cikgu ni patut Fadlina ambil alih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Akmarudi bin Muhammad Yusof, guru cemerlang dari SMK Beris Pancu 2 Bacuk Kelantan. Salam Manadi Datuk Seri. Saya juga merupakan pengerusi Persatuan Pendidik Profesional Kelantan, satu NGO di Kelantan. Soalan saya satu saja untuk Datuk Seri. Persekitaran pembelajaran yang kondusif dapat menjamin suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Walau bagaimanapun umum mengetahui bahawa masih terdapat sekolah yang mempunyai bangunan yang daif. Pada pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, apakah langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat ini dapat memastikan masalah bangunan daif di sekolah terutama di Kelantan dapat diatasi? Terima kasih Datuk Seri. Kita dah belanja, peruntukannya ada di sini ya. 1.4 bilion di seluruh negara. Peruntukan untuk program menambah baik bangunan sekolah daif. Kelantan 185.37 juta ringgit. Terengganu 78.93 juta. Pahang, tengok. Pahang kerajaan perpaduan dapat yang paling kurang. Kelantan 185.37 juta, Terengganu 78.83 juta, Pahang 64.15 juta. Tapi bukan sebab negeri, sebab keperluan. Ini rekod sekolah ini daif yang dibantu. Ini untuk tahun ini. Sudah bayangkan ya, untuk 1 tahun saya tambah penuntukan 1.4 bilion ringgit. Kerana saya tambah Fadina? Ada beberapa angka yang penting ya. 50,000 unit buah komputer. Tapi inilah sampai tahun 2000 bulan Oktober. Macam mana KSU lambat sangat? KSU jawab. Dia sebab saya lulus awal tahun dan hal-hal yang mendesak macam tempatan bajet, jadi lepas tu saya kata segerakan. Tapi proses tender itu biasanya 6 bulan. Jadi saya nak peringatkan, kalau macam komputer sekolah lain, walaupun kita tender tak boleh, dia sakau, bahaya. Pasal dia wuding ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender. Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Kewangan, kita bagi kelonggaran ikut proses tender terhad dan disegerakan supaya boleh selesai dalam masa 3 bulan. Jadi tak payah tunggu sampai bulan Oktober. Peruntukan dah ada sejak bulan Januari, Februari, tapi kita boleh siap komputer Oktober. Mana we lose 1 year. Tapi ini kena proses lah. Kemudian pemberkasaan program digitalisasi Institut Pendidikan untuk 4 juta 4.4 juta ringgit untuk Kelantan, 2.2 juta ringgit untuk Terengganu, 2.9 juta ringgit untuk Pahang. Nah, itu saya nak sebut, nanti kata ni umum duit dah lulus. Maknanya tak macam Felda lulus mafi fulus. Itu yang perbezaan, ada pertelingkahan sikit ni. Dia lulus tapi fulus tak bagi. Lulus perupusan hutang,
ya, untuk Felda. Tapi kalau tak bagi, dia tak selesai. Jadi pengurusan Felda bagi tahu, dia boleh lulus atau dia hantar surat. Tapi kalau wang kerajaan persekutuan tak bagi, tidak diperuntukkan. Lulus tahun 21, peruntukan tak ada 21. Tahun 22 tak ada peruntukan. Jadi dia lulus, popular, semua orang sokong, tepuk tangan, bagi undi, duit tak ada. Jadi bila saya ambil alih, saya kata macam mana ni? Dia Felda kata kalau tak bagi tahun ini, sampai tempoh kami dah sangkut. Tidaklah muflis, tapi mana tak boleh lupuskan hutang. Jadi orang tu walaupun kata nampak lupus hutang, maka dia tak boleh bagi apa-apa peruntukan dan kebajikan projek kepada rakyat, termasuk kepada peneroka. Maka sebab itu saya tanda tangani kelulusan itu pada 27 Jun yang lalu kepada Felda 990 juta, mana 1 bilion ringgit satu tahun. Baru saya lulus. Itu yang dia gaduh. Tapi nak gocoh apa bab ni, ya. Apakah saya kata tak diluluskan oleh Tan Sri Maidin? Dia lulus, betul. Tapi saya kata dia lulus, tapi maafi fulus. Jadi saya yang keluarkan fulus itu. Saya bagi peruntukan dalam maknanya, kalau tengok akaun kerajaan 1 bilion tahun ini Anwar peruntukkan kepada Felda untuk maksud pelupusan. Kemudian dalam kempen dia jawab tak betul, Perdana Menteri bohong kerana dia bukan bagi kepada peneroka, dia bagi kepada Felda. Tengok argumen teknikal. Sebab tu kita suruh masuk sekolah belajar. Sebab tu kena cikgu tu kena cerdik. Okey, ada lagi tak? Tak ada cukup lah pengumuman tu, ya? Ada lagi yang tinggal? Ni dah bagi, cukup lah. Ya, sini pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Wan Muhammad Zahiruddin bin Wan Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Berang, Setiu, Terengganu. Saya ada satu soalan untuk Datuk Seri. Baru-baru ini Datuk Seri ada membincangkan tentang berkaitan pembangunan ekonomi di Malaysia bersama Elon Musk. Berdasarkan rukun ihsan dalam Malaysia Madani, apa pihak guru kami ni boleh sumbangkan bagi memenuhi aspirasi untuk memakmurkan ekonomi negara masa hadapan, dan bagaimana industri dapat menyokong dalam memperkukuh kolaborasi pelaksanaan pendidikan berasaskan teknologi. Itu saja. Wah, terima kasih. Guru dia meletakkan asas kalau sekolah rendah dan menengah, asas yang sangat penting. Ada masalah yang kita hadapi sekarang di kalangan pelajar-pelajar Melayu utamanya, dan juga di kalangan pelajar Cina dan India. Minat untuk matematik, sains tu merosot sedikit. Jadi guru kena fikirlah, kerana dari segitu guru lebih arif daripada saya bagaimana nak buat. Saya boleh tentukan dasar kerangka besar, tapi guru tahu bagaimana nak tanam minat pada itu. Kerana itu persiapan awal. Kemudian kita ada TVET. TVET kerajaan belanja satu tahun 6.7 bilion ringgit. Dan lulusan TVET 99% dapat pekerjaan. Tapi gajinya RM2,000 ke bawah. Saya kata tak jadi. Jadi sebab itu kita ambil beberapa syarikat. Petronas ambil alih TVET di Batu Rakit, Kimani, Sabah, Pengerang, Johor, dan satu lagi 4. Proton, Jili ambil alih TVET di Pekan umpamanya, dan kita ambil 2-30 syarikat tolong ambil alih sebahagiannya dan latih. Pengurusi Jili bagi tahu kepada saya, jurutera dan lulusan TVET di Malaysia ini di antara yang dia anggap terbaik dalam program dia. Jadi saya harus terima kasih kepada guru-guru. Dia terbaik bukan kerana Perdana Menteri, kerana didikkan guru-guru, disiplin dia baik. Kerana dalam pendidikan kita itu kita tekankan soal nilai dan akhlak. Matematik, sains, teknologi, digital itu penting, tetapi nilai dan akhlak penting. Ini yang disebut sendiri oleh Jili. Saya tanya sebab apa dia pilih Malaysia dan Tanjung Malik. Dia pilih lama tak bergerak. Ni baru ni saya jumpa dia dengan Cina, dia datang jumpa saya di sini dan dia umumkan, dan dia tulis surat dalam seminggu yang lalu untuk menyatakan. Tetapi dia kata
ada sedikit kekurangan. Bila kita latih kata TVET, dia kata ada sedikit upskilling is required untuk betul-betul melayakkan dia masuk terus tanpa dilatih lagi sebelum masuk ke kilang. Dan saya lihat beberapa syarikat pandangan yang sama. Elon Musk, walaupun saya tak bincang detail, kemudian ada nama staff dia seorang yang pengurus dia yang kanan datang jumpa saya, Rebecca nama dia. Saya selalu boleh sebut dia, saya suka gurau tapi tak boleh sekarang ni. Sebut Rebecca, saya dah tambah, saya memang begitu gurau nanti macam-macam. Kita tengoklah anu ada tua-tua pun gatal lagi. Ya Allah Rabbi. Baik, Rebecca kata Elon Musk dari segi Tesla dan SpaceX dan Starlink, Starlink yang internet ini, connectivity, SpaceX yang teknologi yang super tinggi, angkasa, dan 3 syarikat Malaysia terlibat. Dia kata perlu latihan ikhtisas selepas TVET supaya betul-betul dapat meningkat. Jadi saya terus panggil mesyuarat, bentuk majlis kebangsaan TVET yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, khusus untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran TVET. Tapi satu hal yang amat membanggakan kita, sama ada Dell yang buat Intel Research di Pulau Pinang, ataupun Geely, ataupun Elon Musk, tiga-tiga mereka mengatakan bentuk latihan yang kita peroleh di dalam sistem pendidikan kita dan yang kita lahirkan anak-anak muda ini, bagi dia relatif banding dengan beberapa negara, saya tidak boleh sebut negara-negara yang dia ada, yang dia komen, yang disebut ya, itu sensitif, nanti tersinggung, tapi dia kata ini terbaik. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada guru-guru sekalian. Baik, dua lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani Tan Sri. Saya Cikgu Muhammad Fazil bin Cik Saleh daripada SMK Sultan Ismail Kota Baru. Pertamanya terima kasih Datuk Seri kerana atas kecanaan bersama dengan kami warga pendidik, khususnya warga pendidik muda daripada Kelantan, Terengganu dan Pahang. Soalan saya Datuk Seri, apakah nasihat Datuk Seri kepada semua warga pendidik KPM, terutamanya mereka yang baru sahaja memulakan perkhidmatan dalam bidang perguruan, terutama dalam aspek menjiwai semangat keguruan ataupun passion of teaching dalam konteks Malaysia Madani? Terima kasih. Saya yang ini menterinya dan KPP banyak dah ulas, tapi bagi saya kerja ini, profession guru ada passion dia. Betul, pengalaman saya, alhamdulillah, saya dari sekolah rendah, menengah di Malay College, itu saya sampai sekarang saya kagum boleh fikirkan. Masa kita di sekolah saya tak terfikir begitu. Dia mengajar petang, kalau dia tengok macam saya ambil tingkatan 6, banyak kadang-kadang saya ambil sejarah Asia, saya ambil European history, dan agak berat sebab 4 orang dia ambil. Jadi dia nak ajar dalam kelas tak boleh, dia ajak petang minum teh dengan dia, 4 orang kami, dan dia tekun betul. Nama dia DJ Tit, kemudian jadi masuk agama Islam, alhamdulillah. Nama dia Muzaffar Tit, dia meninggal. Tapi tengok kasih dia itu terus sampai saya jadi menteri, masuk penjara, pergi mahkamah, nanti dia ada di belakang tu. Hubungan itu begitu rupa. Malangnya dia meninggal saya dalam penjara, sedih saya. Kemudian guru Tan Sri Rahman Ashad yang jadi kemudian ketua pengarah pendidikan. Kemudian saya jadi menteri pendidikan. Cikgu saya di KPP, Timbalan KPP, Datuk Aziz Ismail. Pengarah bahagian guru, Datuk Ghazali Hanafiah. Tiga-tiga bekas guru saya. Jadi saya kan anak murid, walaupun saya menteri, protokolnya ditetapkan, tapi bila dia masuk bilik, saya berdiri duduk. Lepas tu masuk cikgu seorang, saya berdiri. Lama saya kata, boleh tak cikgu-cikgu pakat masuk 3 orang sekali supaya saya berdiri sekali saja.
Tapi bayangkan, ya, saya udah menteri, kemudian timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau dia masuk, saya beri. Ya. Dan saya tak sedar sebab orang perhati menjadi dewan, di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya Hari Guru. Jadi sekarang Ketua Pengarah Pendidikan, maksudnya Datuk Abraham Nashad akan berucap. Jadi saya pun bangun, duduk balik. Dia habis berucap, saya bangun. Jadi orang perhati ni, dia kata pelik, salah protokol. Mana boleh menteri berdiri untuk memuliakan atau menghormati lebih Ketua Pengarah Pendidikan. Tapi yang mereka tidak tahu masa itu bahawa saya berdiri, ini bukan sebab dia KPP, sebab dia cikgu saya. Dan itu hubungan. Tetapi mengapa saya begitu? Karena dia itu sebagai seorang guru tu, kasihnya, ambil beratnya, ya. Dan saya masa itu dalam pasukan perbahasan bila college, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia cara dia latihnya, ya. Dan semasa saya guru, saya buat kesilapan. Saya berucap sebagai Menteri Pendidikan, dia KPP. Saya tersilap. Saya kata, saya harap kalau sedia semua guru ataupun guru-guru, dia tidak boleh semua guru-guru. Dia dalam ucapan tak ada tag. Jadi saya harap semua guru-guru dapat duduk aja. Bisik tu telinga. Semua guru atau guru-guru, mana ada semua guru-guru. Itu dia. You know, saya dengan guru, itu hubungannya. Tapi saya tak rasa benda sebagainya, kerana saya tahu jiwa dia di situ. Petang, malam, hujung minggu, ya. Dan ramai begitu. Sebab tu tak adil kadang-kadang kita tengok media ada 1-2 guru ada masalah, itu dia hebahkan. Jadi orang terpahat, guru yang ada problem. Yang puluhan ribu guru yang tunjuk dedikasi luar biasa, yang melahirkan pimpinan profesional begitu banyak, patut kita hargai. Dan jangan anggap ini saya nak ini pakai orang kata bahasa muluk-muluk. Tidak, saya yakin, kerana saya juga selepas keluar universiti sudah tahu saya jalankan kelas untuk pelajar-pelajar miskin yang banyak yang gagal, ya. Di antara anak murid saya ramai puluhan profesor. Ada yang hakim mahkamah rayuan. Jadi bila kes saya, dia tak mau duduk di situ, kerana dia tak sanggup terima arahan untuk kenakan saya. Jadi dia minta dikecualikan, ya. Jadi saudara yang saya nak harap ialah biar kembalikan ini profession, passion. You use the right term. Dia guru ni bukan profession saja, it's passion. Dia cetusan dari hati nurani, mengajar satu benda yang mulia. Ini tradisi dan budaya para nabi dan para rasul. Apakah dakwah? Dakwah itu sebenarnya mengajar. Sebab itu dakwah tak boleh maki hamun. Dakwah dengan kasih. Saya masih jadi guru, masa itu saya muda kan, 20-an guru. Saya sekarang juga, saya sedia anggota juga, tetapi dengan kasih. Jadi saya harap kita dapat lahirkan lebih ramai guru begitu, ya. Dan saya tahu sebab selain daripada saya, Azizah pun dia belajar juga. Anak-anak saya, bila saya tanya mereka itu, ya, kadang-kadang ada dalam 20 guru ada 5-6 yang special bagi dia, ya. Ini kerana guru-guru itu kena tunjuk passion, kasihnya sepanjang masa. Datuk Ghazali Hanafi umpamanya, surah hajat, doa, kerana tahulah masalah saya, dugaan saya hidup saya tu, dia sakit-sakit pun jarang nak lepas. Apa ada hubungan? Dia tahu masalah kalau dampak berdamping sikit dengan Anwar, tapi tidak. Cikgu Rahman Arsyad yang saya sebut KPP, masa dia uzur, dia meninggal, itu terus saya. Masa itu saya ketua pembangkang, dia tak ada kisah, dia kira anak murid saya. Anak murid saya ni memang kata dia degil sikit, itu je paling tidak. Dia tegur juga. Jadi bagi saya lah, pengalaman saya,
keindahan pengorbanan guru-guru itu luar biasa. Saya tidak fikir Anwar sekarang jadi Anwar begini kalau tidak saya punyai pasukan guru-guru yang sangat dedikasi dan cemerlang. Ya. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Safwan bin Ahmad Shahar. Saya berkhidmat di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan, Pahang. Ya Amat Muhammad Datuk Seri, kita semua tahu berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang akan tamat pada 2025. Sebagai guru muda, kami berharap agar semasa pembentukan Pelan Pendidikan Malaysia yang baharu, suara kami akan dilibatkan bukan sahaja semasa proses perancangan tetapi juga semasa proses pelaksanaan. Saya fikir dengan cara ini, guru-guru akan menghayati apa yang dirancang dan dapat menyumbang kepada objektif pelan tersebut secara langsung. Soalan saya, selaras dengan pembangunan perancangan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu, apakah harapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri kepada Kementerian Pendidikan Malaysia 10 tahun daripada sekarang, terutama sekali dari aspek kemenjadian murid dan kualiti guru dalam konteks Malaysia Madani? Terima kasih. Terima kasih. Safwan, ya. Kalau harapan saya itu tinggi menggunung. Saya fikir kalau pimpinan itu beri satu contoh yang baik, kembalikan integriti dan maruah pada negara kita dengan contoh yang baik, tidak salah guna kuasa, dan tunjuk betul-betul prihatin. Carilah apa saja jalan dan kaedah, bagi sokongan bukan saja kepada kementerian, kepada anak-anak, tapi guru-guru yang tunjukkan dedikasi. Kalau ini dapat dilakukan dalam tempoh 1 tahun 2 tahun ini, saya percaya sambutan dari dunia pendidikan keseluruhannya itu, ya, guru nombor 1, ibu bapa dan anak-anak itu akan sangat cemerlang. Itu keyakinan saya. Dan tambahan tentang program itu Fadlina jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu atas soalan tersebut. Saya percaya semua sedang kita dalam gelombang ketiga untuk Pelan Pembangunan Pendidikan ini, dan saya telah maklumkan dalam Dewan Rakyat pada tempoh semasa sesi yang lepas bahawa satu jawatankuasa telah pun kita tubuhkan untuk memantau penuh pelaksanaan dan soft landing bagi memastikan kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan ini. Alhamdulillah, cikgu-cikgu, saya sangat bahagia sekali untuk memaklumkan bahawa kebanyakan inisiatif di bawah Pelan Pembangunan itu telah pun kita capai dengan berkat dan usaha dan juga komitmen guru-guru yang saya fikir tanpa komitmen itu, Pelan Pembangunan itu tidak mungkin akan tercapai. Ada Datuk KP juga di sini yang sentiasa memantau dengan ketat inisiatif-inisiatif tersebut. Jadi besar harapan kami selepas saja program ataupun pelan ini akan mencapai ataupun habis, maka pelan pendidikan baru kita akan bangunkan, dan juga kita segera dalam proses untuk membangunkan kurikulum baru untuk pendidikan kita. Dan cikgu jangan risau, sesi libat urus kita akan pastikan ia akan sampai ke akar rumput pada semua guru-guru, seperti mana yang saya sebut, KPM bukan sahaja Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi KPM kami pro mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.